kita cuba lihat kepada penyelesaian kepada free body diagram untuk anggota ini. Okey. Baik. Lebih mudah kalau saya keluar, saya copy ini. Okey, baik. Jadi kita akan lukis free body diagram ini untuk masalah. Jadi beban bertindak, the load acting at point B. Okey. Baik. Jadi kita nak mencari tindak balas di titik G. Jadi kalau kita lukis secara skematik, masalah ni menjadi begitulah. Okay. Jadi kamu nak cari tindak balas di titik ini. Load bertindak di titik. Okay. Jadi ada dua cara. Sama ada cara pertama ialah kamu anggap struktur BC G ni sebagai satu komponen. Sebagai satu komponen. Ataupun you pecahkan dia. You pecahkan dia kepada beberapa komponen. Jadi satu komponen yang lurus, saya anggap itu. Satu lagi CD, satu komponen yang lurus. Dan satu lagi DG. Jadi B, C, D, D, G. Okay. Jadi ada dua cara lah. Jadi anggap yang ketiga, yang kedua tadi ni kita anggap tiga komponen lah. Tiga komponen. Okay. So, kedua-duanya akan menghasilkan jawapan yang sama. Okay. Jadi saya nak lebih menjelaskan kepada yang kedua. Okay, sebab dia lebih detail. At the end of the process, kamu tahu semua tidak balas di dalam struktur B, C, D, E. Okay. Dan di peringkat awal ni elok kamu buat begini lah. Kita pecahkan dia kepada satu-satu. Kemudian kita tentukan free body diagram setiap satu anggota DC, anggota CD, anggota DG. Dan later, bila awak dah mahir yang ini, so untuk kamu mahir untuk melukis satu sahaja ni, jadi lebih mudah. Kalau terus lukis satu je, macam ni, nak cari tidak balas ni boleh, tapi kefahaman tu lambat sikit sampai lah. Baik, jadi saya explain yang kedua dahulu. Kita pisahkan dia kepada beberapa komponen. Kita ada komponen DC. Kita ada komponen CD. Dan kita ada komponen DG. So, sebelum kita lukis free body diagram ni, kita kena establish dahulu sistem paksi kita. Kita punya coordinate system kita. Arah mana X, arah mana. Okay, let's say, arah ini ialah X, iaitu arah ini selari dengan GD lah. Dan ini arah Y, mengikut hukum tangan kanan ni. Kemudian Z arah sana. So, Z ni selari dengan BC lah. Masalah ini menegak. Mendatar, dia mendatar dalam arah Y, dan ini mendatar dalam arah X. Sebab kedudukan sudut setiap bahagian tu
90 darjah lah ini kita 90 darjah, ini pun 90 darjah. Okey. Dan sini pun kedudukannya 90 darjah. Baik. Baik. Jadi sekarang ni load yang bertindak bagi masalah ini bermula di titik B. Jadi dia bermula di sini. Jadi kita mula dengan anggota B sebab load bertindak di situ. Okey. Saya lukis tempat C kat situ supaya awak boleh nampak saya lukis kat setiap kucu ni. Tempat C. Okay. Saya lukis. Okay. Baik. Dan so akibat daya ni, daya F ini yang bertindak dalam arah X, maka ada tindak balas yang berlawanan di titik C, gitu. C, X. Okay? C, X. Dan kesan daya ni kalau kamu bayangkan, sebenarnya kamu menolak anggota BC ni, jadi dia akan melentur. Daya ini juga cuba melentur anggota CD. Jadi kamu kena sentiasa bayangkan di dalam kepala bila daya itu bertindak ke atas suatu komponen, okay, adakah dia menyebabkan menjadi satu daya tegang axial, daya paksi yang menyebabkan sama ada dia tensile pada dalam keadaan tegangan ataupun compression, ataupun dia berada dalam keadaan shear, ataupun dia menyebabkan bending, okay, ataupun dia menyebabkan twisting ataupun torsion, dan ada satu lagi yang disebabkan paku. Tetapi dalam kursus SEMM 3523 kita tak sentuh aspek buckling. Okay? Jadi setiap kali nak buat gambar rajah badan bebas, bila kamu fikirkan daya ni, daya yang bertindak ni, sentiasa fikirkan akibat daya ni menyebabkan dia akan mengalami apa, komponen itu akan mengalami apa. Axial, adakah axial, tensile atau compression, adakah shear, adakah bending, adakah twisting. So dalam kes ini, kalau kita lihat daripada pandangan sisi sebelah ini, betul-betul bawah. Seperti kita lihat daripada sini, kalau kita ada force kat sini, F, so basically force ni akan cuba nak bend dia. Dia akan cuba nak bend. Okay? Jadi maksudnya dia ada menyebabkan pada titik ini akan mengalami F dalam dengan jarak DC itu, dalam rajah ni dipanggil dengan jarak A, jarak A. So dia menyebabkan moment. Jadi kat ujung dia tidak balas lah, tidak balas dalam arah yang berbalik. Moment. Jadi kita akan lukis moment yang bertindak dalam arah lawan jam. Okay. So M C dalam terhadap paksi Y. MC Y. Okay. M moment di titik C terhadap paksi Y. Sebab kita bila lukis ni dalam 3D ni kadang-kadang kita confuse. Kadang-kadang nampak macam awak lukis moment tu seolah moment yang bertindak pada paksi Z. Kadang-kadang moment awak lukis tu macam bertindak terhadap paksi X. Jadi nyatakan paksi mana dia bertindak. Okay. Jadi bila melukis begini kita tahu this is CXY. CX is daya reaction. MCY lah moment reaction. CX ialah basically is axial, shear load. MCY is bending. Bila lukis tu kamu kena kenal moment ni, moment lentur.
Cx is shape. Okay. Kemudian selesai, komponen BC dah selesai. Sekarang kita bergerak ke titik C untuk anggota CD. Kita perlu tahu bahawa titik C ni dengan titik C ni adalah berada pada titik yang sama. Okay? Pada titik yang sama. Jadi, pada titik yang sama itu, dia berada dalam keadaan keseimbangan. Jadi, dayanya mestilah, magnetudnya mesti sama dan arahnya mesti berlawan. Okay? Untuk mengelakkan kekeliruan sebelah satu, saya pakai tali. Okay? Jadi, daya Cx itu bertindak di sana, maka di sebelah sini dia mesti berkali ke sana. C X. Sini bertindak dalam arah lawan jam, maka di sini akan bertindak ikut jam. Okey. Gitu Jadi kita lihat sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan balik. Daya yang bertindak di sini ialah ke sana. Maka daya yang di sebelah sini juga dia ke sana. Jadi anggota CD akan mengalami seperti daya F ini tolak. Dia tolak ke arah sana lah ke arah sana. Okay, jadi anggota CD akan merasai daya yang bertindak dalam arah sana. Awak lihat sini CX ni akan ke sana dan awak lihat sini F ini akan menyebabkan dia moment bertindak dalam arah ikut jam. Jadi dekat C ni dia bertindak dalam arah ikut jam. Jadi yang ini action, ini reaction. Yang ini balik action. This is action. Okay, this is action. Okay. So yang ini ialah reaction. Okay. Reaction to this. Yang ini ialah action. Okay, action. So di titik D di sebelah sini, titik D sebelah ini adalah reaction kepada action di titik C. Jadi jika CX bertindak dalam arah positif X, maka di titik D akan bertindak dalam arah yang sebaliknya, DX. Dalam arah negatif X. Jadi moment jika dia bertindak terhadap paksi Y dalam arah lawan ikut jam, maka di titik D akan dalam arah lawan jam. M, D, Y. M, D, Y. So, dia berada dalam keadaan seimbang. Okay, jadi berhati-hati dengan daya yang bertindak. Okay. Sebab daya yang bertindak kerana kedudukan struktur itu, dia menyebabkan ada kesan tambahan. Seperti masalah tadi juga lah F ni kan. Kesan tambahannya lah bila awak bagi daya di sini. Bagi daya di sini, dia sebenarnya ada kesan tambahan. Jadi kalau kita lihat perpendicular daripada atas di pandangan atas, itu ini C, ini D, ada daya di sini. Mana? Ini CX tadi. Maka kat ujung ni sebenarnya akan daya CX ni akan cuba nak melenturkan anggota CD. Jadi di ujung sini akan ada moment. Jadi sebab sambungan D ni, di ujung ni, sambungan ni kita panggil, boleh kita katakan dia adalah sambungan tetap. Ini ada moment. Moment. Dia tidak dibenarkan bebas bertukar. Jadi ada moment di situ. Dan moment ini bertindak terhadap paksi Z sebenarnya. N, D, Z. Jadi, daya yang bertindak CX itu menyebabkan moment dalam arah lawan jam, maka di sana akan menyebabkan lawan jam. Sebaliknya. Jadi, satu moment bertindak di paksi Z. M, N, DZ. Okay, MDZ. Jadi kita lihat, kita lihat pada awal, pada peringkat awalnya hanya
beban bertindak, satu daya, satu lagi moment. Tapi di sebelah sana menyebabkan terjadinya dua moment, satu daya. Jadi ada satu kesan tambahan MDZ tadi. Okey, sama seperti ini kita nak mengenali pula. So MCY this is moment, tapi moment apa? Okay. So MCY adalah moment kilasan. Usually this is twisting moment or torsion. So this is twisting. This is twisting or kilasan. Jadi awak lihat dia akan cuba nak memusingkan anggota CD. Dia bukan nak melenturkan. Dia nak memusing, memulas. So this is twisting moment. Twisting moment. And kita ada CX. CX is shear. CX is shear and DX is shear. Shear. Dan MDY, what is MDY? MDY ialah merupakan tindak balas kepada MCY di sebelah sini. So this is twisting. This is shear. This is twisting. Okay. And this one is bending. MDZ. This is bending moment. This is shear. Jadi begitu. Jadi bila selesai melukis gambar rajah badan bebas, sepatutnya kamu dah boleh mula kenal apakah jenis beban yang bertindak. What type of load acting on the member. Okay. Then kita masih lagi tak complete anggota DG. Okay, anggota DG. Okay. Okay. Okey, yang berwarna hitam tadi. Boleh copy tak? Copy. Buat balik lah. This is DG. D and D. Kemudian tadi kita dah lukis sistem 4T pada setiap ujung. Okay. So, okay. Jika kita lihat pada masalah tadi, jadi dekat sini MDZ ini dalam arah, kalau kita lihat daripada pandangan atas, dia lawan ikut jam. Dia ini lawan arah jam. Ini dalam arah negatif X. Jadi daya yang bertindak di D titik ini adalah tidak balas kepada titik D sebelah sini. Tidak balas kepada sebelah sini. Dan arahnya mesti berlawanan supaya dia berada dalam keadaan keseimbangan. Sebab dia bercantum kan. So, mesti titik itu berada dalam keadaan keseimbangan. Jika ada daya tindakan, ada daya tidak balas. Dia mesti dalam arah perlawanan. Otherwise, dia tak jadi kosong. Dia tak jadi kosong. Kalau tak jadi kosong, maksudnya dia tak stable. Tak stable. Okay. Baik. Jadi, daya di sini tadi. Tadi lawan jam, maka di sini akan jadi terbalik. N, D, Z. Kemudian tadi ada lawan D untuk twisting moment tadi bertindak dalam arah lawan jam, maka di sini ialah ikut jam. N, D, Y. Dan kemudian kita ada load there. EX. Dalam arah positif. Okay. Jadi, maaf, yang ini bukan shear. Tadi shear. Kalau kat sini shear.
Dia kecil. Tapi bila pergi dekat sini, dia jadi axial. Jadi kalau kita lihat kepada structure balik, structure asal balik ini, daya bertindak begini. Kita lupakan anggota B, C dan C. Kita lihat pada bucu ini. Kita lihat pada bucu itu. Kesan daya ini terhadap bucu C. Kita lupakan tentang B, C, anggota C, D. Akibat daya F ini di titik D ini sebenarnya kalau kamu lihat titik D ini akan mengalami titik D ini kalau awak berdiri di sini di sini orang akan merasai bahawa dia akan tertarik ke sana lah sebab daya tolak sana titik D. Okay. Dan awak lihat juga titik F ini daya F ni sebenarnya cuba nak memusingkan anggota ini. Cuba nak melenturkan anggota itu ke sana. Jadi tolak sana, jadi structure CD ni akan bengkok ke C tanda ni, dia cuba bend. Jadi dia dalam arah cuba pusing dalam arah lawan jam. So dekat sini dia mesti arah sebaliknya. And di Z. Okay. Dan akibat daya F ni juga, dia cuba cuba hendak memusik anggota ini. Dia cuba nak boleh faham jadi sini B, dia ke B tanda. So anggota CD ni akan mengalami twist. Okey, akan mengalami twist. Okay. So titik C ni, titik D ni akan mengalami twist dalam arah begitu. Jadi kalau kamu compare ini dan ini, dia sama. Okey, alright. Jadi free body diagram kamu ni betul lah. Yang kita lukis yang berwarna cyan ni, sebelah sini. Betul. Bila kita lihat balik semula, dalam konteks keseluruhan daripada daya bertindak load di luar tadi, di titik P, di F ni, yang kita lukis ni, terhadap titik D, jadi bersetuju. Free diagram itu bersetuju dengan. Jadi yang ini akan menjadi action kepada titik D. Action kepada titik D. Dan sebelah sini akan menjadi reaction. Jadi tak logik kalau titik G menjadi action, titik D menjadi reaction. Sangat tak logik. Sebab load itu, kita balik semula, kamu kena sentiasa juga dalam fikiran kamu. Sentiasa boleh fikirkan daya yang mengalir di dalam, boleh bayangkan seolah daya yang mengalir seperti air di dalam structure. Jadi dia daripada sini pergi ke sana. Bukan dari sana pergi ke sini. Jadi itu saya katakan tadi tak logik kalau kamu katakan sini action, sini reaction. So, mesti sini action, di sana reaction. Okey. Jadi tidak balas di titik G pula, dia akan berada di sana. Okay. GX, okay, dalam arah negatif sebagai tindak balas. GX. Kemudian kita ada moment ni, MDX. So di sebelah sini tadi MDZ ni, MDZ ini dalam arah lawan jam, di sana lawan ikut jam.
N, G terhadap paksi Z. Okay. So, moment ni dalam arah ikut jam, maka di sebelah sini dalam arah N, G, Y terhadap paksi Z. Okay. Jadi kamu boleh bayangkan kalau melihat dari sini, kamu dah baca lukisan fotografik ya. Jadi pengaturan tu kamu boleh guna dari sini. Jadi this is point G, this is point D. So MC Y bertindak begini, maka di sebelah sana bertindak begini. Jadi kita boleh bayangkan bahawa structure tu dia akan bentuk begini. Kalau kita lihat daripada position A. Jadi kalau kita lihat daripada pandangan atas, position atas, okay, so kamu akan titik D, titik D, okay. So dia pusing ke sana, okay. Jadi dia pusing ke sana, okay. So basically structure akan bengkok ke sana, arah sana, dia bengkok ke sana. Inilah dalam tata tempat sini tadi ialah sifat positif bagi tak pilih. Sini X, sini Y, sini Z. Jadi this is in XY plane. XY plane. Yang ini ialah exact plane. Exact plane. Jadi kamu boleh bayangkan di dalam kepala macam tu lah. Dan daya dx itu dalam dx ni ini daya bukan daya shear lah, dx. So this is axial. So this is axial, this is bending, this is bending. So we have two bending here. This is bending. This is bending. And this is axial. Okay. So ada tiga load ni. Jadi sebelah sana pun sama juga. Jadi kat sini ini this is bending. This is bending. So this is axial. Okay. Jadi kalau kamu lihat bending ni dia ada dua arah kan, dalam dua sata. Okay. Jadi awak boleh bayangkan kalau awak lihat dekat tadi sudah isi gambar ni. Jadi kita lukis CD ya. Jadi ini sistem paksi cuba gambarkan dalam bentuk seperti ini. Kita cerita pasal bending je sekarang. Kita cerita pasal bending je sekarang. Saya cuba nak gambarkan. Wah, okay. Okay. Kita lukis dulu sistem paksi je. Okay. Sistem paksi. So, harap dengan bantuan sistem paksi ni menyebabkan kamu akan dapat sistem paksi tadi adalah this is X, sorry, that is Y. This is Y, and this is Y, this is X, and this is Z. Jadi, kalau XY plane, dia cuba bend XY plane, mana XY? XY plane, dia akan cuba bend ke sana. Okay, bend ke sana. Okay, boleh? Bend ke sana. So
dia bergerak ke sana. Okay. Kemudian XZ plane, okay, pakai tangan tadi. So dia akan cuba bend ke sana. Ini dalam satah XZ. Dia bend, saya lengkuk dekat satu lah. Jadi structure tu dia gerak ke atas, dia naik ke atas. Dia bergerak ke sebelah kiri, dia bergerak ke atas. Okay, jadi kalau dibayangkan anggota DG ni, sebenarnya akhirnya dia bend, okay, dia akan bend. So sekarang ni kalau kita lukis, saya nak gambarkan. Jadi lihat di sebelah sini, kita ambil gambar bulat tu, kita gambar kertas rentas. Kertas rentas. Okay. So bila GD ni dia melengkung ke atas. Okay. So bahagian ini akan mengalami mampatan. This is compression. C, simbolkan dengan C. So this is become tensile. Okay. So bila dia bend ke sana, yang warna merah ni dia bend ke sana. So yang ini akan menjadi bahagian sebelah sini akan menjadi compression. Jadi bergantung pada saya boleh wakilkan. Okey, contohnya begini. Kita ambil di titik D, kita berpegang pada kedudukan action. Kedudukan action adalah titik D, so di sebelah sini lah. Jadi fokus kita sebelah sini, kita tak fokus di titik D. Okey, dengan menggunakan hukum tangan kanan, kita cuba gantikan moment yang dalam keadaan melengkung ini dengan kedudukan vektor double arrowhead. So double arrowhead mewakili moment. Moment. Kalau single arrowhead mewakili daya. Baik. So jadi bila dia berpusing begini, jadi dengan menggunakan hukum tangan kanan, okay. So double arrowhead dia menghala ke mana? Menghala ke luar daripada space gabung di titik D. Okay, kat sini. Jadi moment yang bertindak dalam arah ikut. So, kalau saya nak gantikan dia dengan double arrowhead. Double arrowhead ni untuk mewakili moment di titik D. Okay, the double arrowhead akan pointing out from your computer screen ke ataupun go inside your computer screen. Okay, pointing out or pointing in. So, boleh faham tak maksud saya? Menggunakan hukum tangan kanan, maksudnya tangan kanan bukan tangan kiri, tangan kanan. Okay. So gelung tangan kanan kamu tu akan mewakili gelung 4 jari akan mewakili arah pusingan moment ini. Okay, gelung 4 jari kamu genggam 4 jari kamu, jari telunjuk kamu tu kamu keluarkanlah dengan genggam sekali, jari telunjuk. Jari ibu jari jangan digenggam sekali, macam buat promote jangan. Ibu jari itu dikeluarkanlah, ditegakkan, dari 4 jari yang lain, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking itu digenggamlah. Okay. Jadi arah genggaman 4 jari itu menunjukkan arah pusingan moment ini. Manakala arah ibu jari itu adalah merupakan arah vektor double arrowhead. So sekarang ni arah double arrowhead menghala keluar daripada sini ataupun ke dalam sini. Ke dalam, jadi dia menghala ke dalam. Jadi kita boleh wakilkan di sini. Okay, kita boleh wakilkan dia untuk satah exact plane. Jadi yang ini saya beri sini, ini paksi Y, ini paksi Z tau. Ini paksi Z. Boleh begini,
Sebab kita lihat dari sini. Okay. Jadi vektor untuk Z plane dia menghadap ke sana juga. Z plane. X dalam arah keluar lah. Pasti X akan menghadap keluar. Jadi kita keluar. Jadi arrow head. Belakang dia ada ini. Jadi kalau kamu lihat dari sini, simbol dia macam ni lah. Jadi kalau kamu lihat dari belakang, simbol dia ni lah. Okay. Jadi sekarang ni kepala nak panas keluar seperti itu buat. Okay. Jadi inilah arah X. Okay. Arah X. Okay. Baik, jadi balik pula pada sini tadi. Jadi vektor dia adalah menghala ke belakang. Jadi vektor dia menghala ke sana. Ke belakang. Okay. Ini exact dia menghala ke belakang. Okey, mana pada yang ini pula? Ini menghala ke mana? Momen bertindak dalam arah lawan jam. So arrowhead dia menghala keluar ke dalam? Boleh ikut tangan kanan kamu. Dia menghala keluar. Dia menghala ke luar. Betul lah tu. Menghala keluar. Jadi bila dia menghala keluar, ini XY plane. XY plane. XY plane. XY plane. So maksudnya pandangan dari atas. XY plane. Jadi dia menghala keluar. Maksudnya kamu lihat di sini tadi, dia naik ke atas sebenarnya. Jadi dia gitu. Okay? Boleh? Jadi itu momen yang bertindak. Okay? Kita boleh wakilkan dia dengan jadi kalau kamu nak convert balik kepada momen pun boleh, tidak salah, guna hukum tangan kanan lah. Jadi yang ini bukan ibu jari kamu, jadi dia punya arah pusingan gelung tangan kamu tu, tangan kanan kamu tu bukan arah pusingan momen tu lah. Boleh tukar balik kamu akan dapat balik yang tunggu saya nak lihat, nak tunjukkan kamu ni bahawa sekarang ni bila dah dapat vektor ni dalam arah linear ni, kamu lihat kedua momen ini boleh digabungkan, dicari resultant momen dalam arah sana. Nampak tak? Dia arah sana. Jadi jadi kalau awak gunakan hukum tangan kanan, jadi kat sini nanti titik ni akan mengalami tensat. Dia akan mengalami apa? Kalau dia nampak pelik sebab sini tension, sini compression. Okay. Jadi dia tak boleh kedudukan sini, sepatutnya kedudukan sini. Yang boleh jadi betul. Salah di mana ni? Di atas, yang ini ialah di sebelah bawah akan mengalami compression, ke atas mengalami tension. So, dia gerak di sana, sebelah dalam, sebelah sini akan mengalami compression, sebelah sana akan mengalami tension. Betul? Okay. Betul Okay. Kalau awak tolak ke sana, jadi awak boleh bayangkan kan, sebelah kanan, sebelah sini, sebelah belakang dia akan mengalami compression. Sebelah depan dia akan mengalami tension. Okay. Itu juga sebelah sini. Dan bila dia melengkung itu, sebelah bawah ni akan mengalami compression. Sebelah atas ni akan mengalami tension kan. Sebelah bawah ni akan mengalami tension. Okay. So kita lihat, kita cek balik kita punya vektor ni. Exact plane. Dia naik ke atas. Okay. Dia menghala ke sana, betul.
Kemudian yang sebelah sini dia menghala ke XY plane. XY plane sini, XY plane dia menghala ke sana. Jadi dia pointing upward. Okay. Jadi pointing upward. Jadi dia dapat dekat sini. Dekat di sini. Agak strange. Sebab dia dapat, kita padukan dia berada di sini. Dan dia di antara tension dengan compression. Okay. Boleh jadi tak? Oh ya, betul. Okey, saya yang salah. Ini sikit salah. Okey. Okey. Baik, dia bukan dekat sini. Okey. So momen arah tu, momen arah tu, momen arah tu, momen arah. Okay. Kalau tak faham, beritahu saya kat sini, saya ulang balik. Jadi, jadi momen yang bertindak arah arrowhead, ini vektor dia. Ini vektor. Jadi awak guna hukum tangan kanan. Okey, hukum tangan kanan. Jadi awak akan dapat sebenarnya momen dia bertindak beginilah. Boleh bayangkan? Dia arah tu. Guna tangan kanan kami. Tapi tak patutnya saya lukis beginilah. Sebab ini lukisan 2D. Lukisan 2D. Yang ini saya lukis. It's not in XY plane sebenarnya. Moment ni bukan berada pada YZ plane. Dia 3D. Dia dalam plane. Bukan dalam mana-mana plane XY atau YZ atau XZ. Tapi saya nak menggambarkan bahawa dia sebenarnya orang boleh bayangkan guna tangan kanan kamu. Jadi jari kamu tu dia akan bergelung ke sini lah. Itu arah momen kamu. Okay, jadi bila arah sana, jadi orang boleh bayangkan dia action ni. Jadi sebenarnya dia bend, total bend tu dia sebenarnya dalam tak lupa sekali. Dia 3D tau, dia 3D. Jadi basically kat sini is tension and this is compression. Jadi dia melengkung, dia melengkung pada paksi 90 degrees daripada arah vektor. Daripada vektor ni 90 degrees, jadi shaft ni ataupun anggota DG ni akan melengkung pada paksi ni. Di mana atas akan mengalami tension, bawah akan mengalami compression. Boleh bayangkan tak? Jadi nak lukis inilah jadi dia melengkung itulah dalam ruang 3 dimensi. Dia plane, dia dalam plane yang condong lah. Dia plane yang condong. Okay. Dia condong. Okay. Jadi dia bend dalam plane yang condong. Hasil gabungan dua bending moment. Okay, jadi kalau kita nak pergi lebih detail, kita boleh pergi lebih detail daripada free body diagram itu, sebab free body diagram sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi the first kali ialah kalau boleh kita bayangkan load flow daripada mula dia bertindak dan ke arah mana dia bergerak. Dia mesti bergerak ke arah di mana dia dipegang. Load tu mesti pergi ke arah di mana dia dipegang. Dia akan di situ. Kat sini lah awak boleh bayangkan kalau dia ada load yang banyak sebenarnya, load flow tu dia macam air, dia mengalir dan akhirnya dipegang dekat sini, digigit pegang kat sini.
Okay? Baik. Baik. Itu free body diagram. Apa part by part. Part by part. Tapi kamu boleh buat dia sekali. Okay? Satu free body diagram ni ambil masa 1 jam lecture awak. Okay. Kita cuba selesaikan secara sekaligus. Sekaligus. Maksudnya kita tak pisahkan anggota itu kepada 3 anggota seperti tadi. Kita selesaikan dia secara sekaligus. Itu. Dia memerlukan skill yang lain. Jadi kita berbeza dengan titik G. Jadi lagi sekali kita kena establish sistem paksi kita. Kita punya sistem yang sama seperti tadi. Ini X, ini Y, ini Z. Okay. So load bertindak di sini. Okay. Yang berada dalam keadaan lurus di selari dengan paksi X. Jadi this X is Fx. Nak menunjukkan bahawa dia alam arah X. Exactly. Okay. Baik, kita lihat pada Fx dulu. Okay. So, secara mudahnya tidak berasa mesti dalam arah sebaliknya lah. Okay. Kita buat sistem paksi ni. Buat sistem paksi dulu kat ujung ni. Okay. Ini paling jauh. This is Dx. This is D. Okay. Jadi kita lihat apakah kesan Fx ini terhadap anggota G. Itu yang kita nak lihat. Kita nak buat sekaligus ni. Okey. Kita lihat apakah kesan dari Fx ni terhadap anggota GG. Sebab dia satu anggota yang mempunyai kaitan terus dengan titik G. DG ni. Okay, kalau anggota BC ni dia tidak mempunyai kaitan terus dengan titik G. TG tidak mempunyai kaitan terus dengan T. Okay? Yang mempunyai kaitan terus dengan G adalah titik D. Jadi kita nak lihat kesan Fx ini terhadap anggota GG. Okey. Jadi kita bayangkan. Jadi kesan Fx ini terhadap anggota GG, kalau kita lihat daripada sini. Okey, dia sebenarnya cuma nak memusingkan dia. Kita ambillah M Y. Kita lihat dari sini. Jadi Fx ini cuma nak memusingkan anggota GG situ. Nampak? Jadi anggota DG ni akibat daya ni dia cuba nak ke bawah. Kita lihat plane by plane. Kita lihat plane by plane. Jadi dia cuba nak pusingkan. Dia cuba nak pusingkan ini ke bawah. Okay. Kemudian kalau kita lihat daripada pandangan atas, okay, daya Fn ni cuba nak memusingkan dia dalam arah begitu. Daya Fx ni cuba nak pusing. Seolah dia nak memusing ke sana, ke belakang. Di mana titik D akan bergerak ke titik D ni lah. Maksudnya dia cuba nak pusing dalam tata XY. Okay. XY phase. And this one cuba nak pusing dia dalam tata XZ plane. Okay. Kesan Fx itu. Okay, yang ini tadi kita lihat ke pandangan atas ya. Jadi ini MZ lah. Okay. Boleh. Jadi titik ini kesannya.
Maka di titik G itu, di titik G, kalau Fx cuba memusingkan dia dalam arah begitu, maka di kelas itu adalah lawan dia. Dia adalah lawan dia. Pakai kali. Dulu, jadi dia dapat sini N, C, tak dapat Z. Jadi lawan kepada itu. Jadi yang ini adalah merupakan lawan kepada lawan dia ialah dia adalah marah kerja marah N, C, G, Y. Jadi itu adalah merupakan free body diagram yang untuk titik G. Kalau kita selesaikan dia secara keseluruhan, compare. Jadi awak lihat sama seperti yang ini. So, kamu akan memperolehi tidak balas yang sama. Dia faham dengan awak sama ada awak buat secara keseluruhan ataupun awak buat part by part. Okay? Jadi antara keyword dia lah kamu kena boleh bayangkan akibat daya itu structure itu akan bergerak ke arah mana. Okay? Dia akan bergerak secara lurus. Pergerakannya ada dua juga. Ada dua mode sama ada dia bergerak secara lurus ataupun dia bermusik. Dia bergerak melengkung. Okay? Jadi kita lihat kalau pergerakan itu melengkung, adakah ia disebabkan oleh buckling, bending ke twisting. Kalau lurus, adakah ia disebabkan oleh heel ataupun shear. Okay. Baik. Kita kembali ke semula ke slide. Okay. Itu adalah free body diagram. Jadi kefahaman kamu tentang three-dimensional free body diagram ini sangat-sangat diperlukan. Kalau tak mahir, maka test satu, soalan satu ke laut. As simple as that. Okay. Jadi kalau masih tak faham, kamu boleh PM saya, tidak ada masalah. Saya akan lihat level of kefahaman awak. Kalau saya boleh explain dalam WhatsApp saja, saya akan explain dalam WhatsApp. Otherwise, saya akan ajak awak untuk berjumpa di website. Depend kepada masalah awak lah. Baik, yang seterusnya ialah 3 force member. Okay. Anggota 3 daya. Okay. Jadi anggota 3 daya ini juga sangat membantu untuk kita menyelesaikan masalah. Okay. Bagaimana kita dengan anggota 3 daya ini kita boleh menyelesaikan apa ni? Free body diagram. Okay. So, sebagai contohnya example 2.3 ini, determine the magnitude of F42, F42, and the direction of total force F12. Maksudnya apakah daya yang jadi kita ada horizontal ada horizontal reaction dekat titik B. Jadi, action dekat sini action dekat sini sebenarnya. Action dekat sini. Okay. Dekat sini tempat dia di mana di Sokong. Dekat sini ialah reaction.
Meskipun reaction tu lah titik B sebab kita pasang, mungkin dekat sini ada tali ke, kabel ke, dia boleh bayangkan dengan dia. Jadi, okay. Jadi, coba. Tak kabel tak ber tak boleh tadi lah tak boleh. Okay. 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 Jadi kita tahu daya yang bertindak di titik C ini dalam sudut 30 kita pasti. Cuma magnitude F42 kita tak tahu. Okay, magnitude F42 ni kita tidak tahu. Kita boleh cari magnitude F42 tu dengan mudah sebab dia berfungsi pada sini. So basically you boleh leraikan lah F42 kepada betul-betul bersudut. Ini sudut apa belajar Cuba ya. Kalau ini 30, ini kita bagi jarak. Lancar. Apa ya? Bagi jarak ni. Dia bagi jarak yang bersudut tepat Okay, kalau katalah dia bagi jarak bersudut tepat ni 30. So maksudnya F32 times 40 mm mestilah equal dengan F42 times 30 mm. Okay, so yang ini kita tahu 200 meter. So basically you boleh kira lah F42 tu berapa F42. So dan kita pasti dia bertindak dalam sudut 30. Cuma isunya lawan kita tidak malas itu. Jadi dengan menggunakan konsep tiga anggota daya, reinforcement. Jadi garisan tindakan beban ialah ini garisan tindakan beban F32 berada di atas. Okay. Dan garisan tindakan daya untuk F42 adalah dia bertemu di sini. Okay. Jadi untuk sistem ini kekal dalam keadaan keseimbangan, maka daya tindak bangkang titik B seharusnya berada di dalam line titik ini disambungkan ke titik fungsi ini bersama ini dan kita buat terus. Jadi daya boleh jadi daya bertindak balas di titik B boleh jadi sama ada dalam arah sana ataupun boleh jadi dalam arah sana. Either A or B. Tapi kita tahu daya itu bertindak dalam arah dalam apa ni garisan ni, dalam garisan ni. Cuma kita tak sure either dia pointing to ke atas ataupun ke bawah. So bagaimana kita nak pastikan dengan menggunakan pengetahuan segitiga. Segitiga. So kalau ada tiga daya vektor, so dia mesti bergerak secara tertutup. Kepala arrowhead tu dia akan ikut mengelilingi. Kalau kita mula dengan vektor ini, kemudian kita ada vektor ini vektor F32, kemudian kita ada vektor F42. Jadi untuk sambung dia lengkap, dia mestilah daya kepala vektor tu mesti menghala ke sana. Jadi maksudnya yang
yang betul, uh, akhirnya jawapan kepada ini dia mestilah berhala ke atas. Jadi kalau kita fikir dari segi rasional pula, betul tak dia mengalir ke atas? Itu saya rasa. Jadi yang ini awak tarik ke sana, yang ini pun tarik ke sana. Dia kat sini mestilah rasa tertekan. Dia kalau awak pergi kat sini, awak rasa, kalau ni muka awak, tapi tidak. Jadi kalau orang tarik dia dekat arah sana, jadi tarik ke sini, dia awak rasa muka awak, eh, untuk kekal keadaan keseimbangan, muka awak ni mesti bagi force dalam arah sebagainya. Okey? Dia akan dia dia awak rasa tertekan muka awak ni. Reaction pada muka awak tu ke dalam lah, penyek muka awak kan. Bila ada orang tarik tu, tarik sana, tarik sini muka awak ni, jadi muka awak rasa tak nak penyek kan. Jadi reaction mesti menghala ke sana. Itu dari segi logik. Jadi bila menganalisis komponen design ataupun komponen kegempaan yang lain lah Jadi sebelum start mengira, sepatutnya kamu kena ada logik dah. Jangan terus start nak kira. Terus tak F sama dengan A start nak kira. You mesti ada you punya logik. Logik you macam mana, arah dia mana betul. Jadi logik itu dibantu dengan apa yang kita belajar. Antaranya anggota tiga daya, free body diagram. Nah itu yang membantu logik awak. Kita tak kira pun lagi. Bila kita dah ada logik juga, baru kita start kira. Barulah kita boleh banding angka yang kita dapat tu, arah yang kita dapat itu, adakah bersetuju dengan logik awal-awal. Kalau tak bersetuju, mesti ada masalah di mana-mana. Kamu kena semak. Okey, kena semak. Baik, exercise 2.1, saya leave it kepada awak sambil awak kita selesaikan. Ini sekarang. Dalam kes ini, kalau kita nak gunakan angkutan tiga daya, daya bertindak di sini, dalam arah menegak begitu. Jadi yang sebelah sini, dia bertegak ke atas infinity. Okay. Jadi yang sebelah sini mestilah dia bergerak arah dia infinity. Dia infinity. Jadi dia tak bertemu mana-mana titik kan. Dia tak bertemu. Jadi yang sebelah sini pun dia mesti. Supaya barulah dia fair. Okay. Baik. Daripada prinsip anggota tiga daya. Okay. Macam awak nak pasang tumpu kan, tumpu periuk kan, ada tripod bawah ni kan, ada 3 kaki kan. Okay, ada 3 kaki kan. Jadi bila awak pasang ni 3 tumpu ni, tripod ni, okay, dia mestilah ketiga-tiga tripod kaki ni, okay, dia punya garisan tu mesti dah bertemu pada titik yang sama, barulah tripod mesti seimbang. Tapi kalau yang ini bertemu dekat sini, yang ini awak susun begitu bertemu pada tempat lain, jadi awak boleh faham bahawa kaki tripod itu tidak berada pada kedudukan yang stable. Okay? So dia mesti pointing to the same point. Okay? Barulah that object, that component berada dalam keadaan keseimbangan. Okay? Kita boleh faham konsep dia begitulah. Jadi dalam masalah ini pula, yang saya nak tekankan kat sini ialah kamu kena kenal, okay, ini this is anggota dua daya, 2 force member. So you have learned 3 force member. Nah, 3 force member kita belajar masa tahun 1 Ini yang jadi digit tu, this is 2 force member. Dengan mengenal anggota dua daya, mudah untuk kita menyelesaikan masalah. So kita tahu bahawa dalam anggota itu tidak ada daya lebih. So kalau anggota dua daya, so sama ada dia pointing ke daya ataupun dia pointing sebalik lah kan, sebabnya itu ataupun begitu. Okay. So di sini dia fungsi, so dia mestilah dalam
daya itu mesti berpindah pada akhir sambungan kedua titik itu. Okay? Even though the force flow dia akan selalu ikut structure, tapi akhirnya dia bertemu dekat sini. Okay? Faham, eh? Kalau kamu berminat dekat titik ni, jadi kamu kena sambung ke titik itu. Kalau berminat titik ni, kamu kena sambung depend on your interest. Okay? Sekarang kita tahu kita hanya berminat di tempat di mana dia bersambung. Okay, so awak tekan dekat sini. So dekat sini akan jadi apa? Dia akan mesti anggota dua daya ni mengalami tegangan. Tegangan. Boleh faham? Jadi force di titik A akan mengalami dia tegang ke titik A ni dia mesti mengalami daya lah. Kita ni anggota yang bawah ni. Ini ke sana. So yang ini akan bertemu somewhere here. Maka di titik O ni dia mesti bertemu. So kalau ini pointing di sana, ini pointing ke sana. So the issue here is kita kena tahu panjang mana vektor dia. Tapi sebabkan dia dalam arah membujur ke sana, saya nak lukis boleh dapat nampak. Adalah. Kena tukar-tukar. Kadang-kadang kat sini awak mula saya ni, kadang-kadang awak mula yang ni. Tengoklah yang mana yang boleh dapat dengan jelas. Betul kat sini. Okay. So yang ini ialah so, dia vektor akhir. Dia berat macam mana tu. So dia mesti ke sana. So dia mesti ke bawah. So dekat hari ni dia ke bawah. Okay. Okay, vektor ni. Jadi di titik O kita predict bahawa the total reaction titik O is pointing ke bawah lah pada certain angle. Okay? Okay, dalam case ini balik boleh kira sendiri lah detail dia. Okay. Kita ambil apa keseluruhan structure. So daya bertindak di sana. So kita lihat jenis join dia, jenis join sambungan field support. So basically dia ada dua daya lah, dalam arah X, dalam arah Y. Kita bila nak predict kita ni, kita apa tak perlulah nak pecah coloraikan macam kita, kalau boleh terus cari daya paduan dengan dengan menggunakan konsep three force member. Three force member. Okay. Baik. Okay. So dekat sini daya akan bertindak dalam faksi ni. Daya akan bertindak dalam faksi. Dia ikut apa? Faksi ni, faksi yang kotor. Okay. Baik, bila kamu tolak ke sana, yang ini akan mengalami kesan. Faktor ni mestilah. Okay. So, basically bila you tolak ke sana, anggota ini akan bermanfaatan tolak ke sana. Dia sebab dia gunakan two force member atau three force. So at the end kamu akan dapat daya di titik A akan mengalami apa?
tegangan, daya load, dia akan mengalami mampatan. Ada idea tak lukis soalnya? Daya kat sini, daya kat sini kita kata iklim begitu, iklim itu, iklim begitu. Jadi pada awal tu dia akan ada dua daya. Right? Sebabkan dia jenis spin support. Dia jenis spin support. Tapi sekarang kita tak nak lukis macam CNC tu kita tahu lah daya tu ada lampai ada lampai ada. Jadi kita nak predict terus dia dalam arah mana. Okay, sebabkan dia kedudukan structure ni begini. So force-nya dia akan jadi begini. Boleh? Jadi daya dekat sini akan mengalami itu dan daya dekat sini akan mengalami. Daya bertindak sana. Okay. So, dia akan anggota kuasa akan mengalami mampatan. Okay. So, sebab dia tak boleh nak move. Tak boleh move sangat sana. Dia tak boleh nak move sangat sebab ada anggota AB ni. Ada anggota AB dia. Jadi anggota OB ni tak boleh nak move ke kiri. Okay. Jadi dia tegak kat situ kan. Jadi anggota OB akan mengalami mampatan ketika anggota OB ketika dia akan mengalami mampatan. Okay. Manakala anggota AB sebab ditolak saja, ditolak B ni daya bertolak tadi, dia ni akan mengalami tegangan. Okey. So, kalau kita susun vektor, jadi apa? Adakah dia bertutup kan? Dia pasti di sana. Tapi jadi yang ini tadi dia akan mengalir ke sana. Dia akan mesti akan bertemu pada titik yang sama lah. Dia akan bertemu akhirnya pada titik yang sama. Dia lebar dengan kadang keseimbangan. Kita lihat vektor pula. Dia mengalir ke sana, dia mengalir ke sana, dia mengalir ke sana. Dia arahnya betul lah. Jadi kita jangkakan di titik O, akan daya ini akan bertindak ke atas. Tidak ada komponen dalam arah X. Manakala di titik A akan ada dua komponen. Ada arah Y dan juga ada arah. Okey? Saya tak kira lah. Saya melalui pengetahuan anggota dua daya dan anggota tiga. Baik, seterusnya ialah contoh ini. Okey, contoh ini kita gunakan anggota tiga daya, konsep anggota tiga daya. Sebelum kita nak selesaikan masalah ni, kita lihat dulu apakah jenis penyokong dia, anggota dia. Jadi kita selesaikan masalah ni seperti anggota tiga daya. Kita anggap dia, walaupun dia ada banyak anggota dia, tapi kita boleh kelaskan dia jadi anggota tiga daya dengan menjadikan dia anggota tiga daya kalau kita ambil secara keseluruhan. Saya tidak teruk. Contoh inlet. Kita ambil dia secara keseluruhan. Jadi daya bertindak di titik sini pada certain angle lah ni. 30 darjah. Okay. Daya bertindak di situ dengan nilai 400 meter. Jadi kita tentukan apakah tidak berlaku di A, DA dan DE. So, sebelum kita nak cari tindak balas di titik A dan E tu, kita lihat apakah jenis penyokong. Jadi kita lihat jenis penyokong di A adalah jenis pin.
Manakala kat sini ada roller. Ini roller. Apa maksud roller kat situ? Maksudnya dia menggunakan pergerakan dalam arah X. Dia boleh bergerak dalam arah X. Left and right. Jadi, meaning that, apa maksud dia? Maksudnya tidak ada daya dalam arah X. As simple as that. Okay, so hanya ada daya dalam arah Y. Jangan dicari daya dalam arah X. So, dia tak wujud. Even kosong pun dia tak wujud. Kalau kosong, dia wujud. Bila kosong, maksudnya dia wujud. Okay? Ini dia memang tak wujud. Dia jangan cari daya dalam arah X. So, meaning that, apa yang kita tahu ialah daya di titik ini dia bertindak menghadap ke sama ada ke atas ataupun ke bawah. Jadi tapi dia menegak lah atas tu. Tetapi kita lihat pada masalah awal tadi F400 dia tolak ke sana. Dia tolak ke sana. Tolak ke sini kan. Jadi kat sini mestilah dia ke atas ke bawah. Tak logik lah. Sebab itu dia sokong kan. Jadi tolak sana kat sini tanggung begitu lah. Dia awak letakkan muka awak kat sini. Dia awak rasa muka awak pendek. Jadi untuk counter tu mesti muka awak menghadap ke sana lah. Takkanlah menghadap ke bawah tak kan. So, awak biarkan terus muka awak dipengek kan. Jadi pasti awak akan melawan arah. Jadi dia mesti menegak ke atas. Dia mesti menegak ke atas. Dia tak ada arah lain lah menegak ke atas. Sebab arah X tak ada. Jadi kalau kita sambungkan garis beban. Teruskan lanjutkan. Dan kita sambungkan di situ. Pendulum gaya ini bertemu di sini. Jadi tidak balas di titik A. Di sini. Mestilah dalam arah ini. Dalam arah garis tadi ni. Cuma kita tak tahu lagi sekali sebab ada dia bergerak atau dia bergerak. Okay. So kalau lihat kepada logik sekali ibas dia mesti berhala ke sini. Dia tolak sana, ini jadi yang sini akan tertanggal, tertarik. Jadi mesti dayanya ke sana. Jadi kalau kita lihat kita cek pula dengan daya. Jadi kalau dia ke sana, ini ke sana. Jadi dia untuk lengkapkan vektor yang condong ni, kita bukan selari lah kan. Jadi dia mesti menghadap ke sana lah. Dia complete triangle. Kat sini lah dia tidak. Okay. Jadi bagi pelajar yang masih lagi bila nak selesaikan free boleh dah. Okay, lukis X, lukis Y. Ini level tahun 1 lah. Ini level tahun 1. Sekarang kamu dah ada tahun 3. Tahun 3, jadi kamu boleh pilih. Dia, kalau dia resultant, dia tak mana. Tak perlu nak level X, Y. Okay. Seterusnya lah. Dah gini. Sekarang dah apa dah. Okay, baik. Seterusnya lah gambar rajah ini. L. Okay. Jadi, apakah tidak balas di O lah. Apa tidak balas di O. Saya tinggalkan sebab daya yang bertindak di sini ada 3 daya. Sengaja diletakkan begitu supaya nampak complicated. Banyak kompleks 3 daya bertindak. Saya ambil satu saja. Saya ambil satu saja. Let's say saya ambil daya dalam arah FY. Dalam ketiga-tiga daya FY, FX dan FZ ni, FY lah yang paling kompleks. Saya ambil FY. Tapi kan nanti kamu cuba selesaikan. Okay? Buat gambar tiga rajah yang berbeza. Untuk rajah yang sama ni, rajah yang sama ni buat tiga rajah yang berbeza. Satu daya kesan daripada FZ saja. Satu lagi kesan daripada FX saja. Satu lagi kesan daripada FY. Okay? So, tengok apa perbezaan yang berlaku akibat setiap arah daya yang bertindak itu. Tapi untuk tujuan ni saya tunjuk satu saja. FY. Okay? FY. Jadi struktur kita ada begini, bentuk L. Okay? Daya bertindak
let's say arah kepada F1. Dan sistem paksi kita lihat kat sini, kita kenal ni Y, ni Z, dan di sini adalah X. So, dalam solution awak, pastikan awak melukis sistem paksi. Okay, kalau seorang pelajar yang menghasilkan jawapan yang kemas, dia mesti melukis itu X, Y dan Z. Pada senang nak buat dalam paksi dia. Kalau tak ada, kalau pelajar tu dia tak tahu lah apa jenis. Baik. Jadi macam seperti yang kita bincangkan tadi, kita jelaskan tadi, sama ada kamu nak pecahkan dia, anggota ini kepada anggota DC, DC, DC lah. Ataupun awak nak buat sekaligus. Jadi saya akan ambil pendekatan sekaligus. So, itu adalah kita ada sistem paksi di belakang. Jadi case moment tu utamanya awak tahu dia bertindak terhadap paksa. Kalau tak dia mengelirukan. Kalau tak ada paksi tu, dia mengelirukan. Dia bertindak terhadap paksi mana. Itu kadang-kadang pelajar dia tak lukis. Jadi dia lukis moment tu arah mana sebenarnya. Kalau lukis dengan keadaan lengkung yang tidak baik. Jadi kita tak tahu dia tak mana terhadap paksi mana. Ada kamu. Saya tak tengok pelajar ni faham tak? Tapi bila saya tengok saya tak faham apa yang dia faham. Sebab dia tak melukis dengan betul, jadi susah. Akhirnya saya pangkah. Jadi, lukis lah, kita pasti. Baik. FY. Kita lihat, FY ni dia akan pusingkan anggota DC. Kita boleh bayangkan. Dia bila awak tolak titik ni ke atas. Okay, jadi dia akan cuba pusing ke atas tu. Dia akan cuba melenturkan anggota DC bila awak tolak ke atas. So, bila dia melenturkan ni, dia akan terpusing. Dia akan terpusing. C ni akan terpusing. Bila awak tolak sana, anggota CO ni akan terpusing. Dia akan twist. Jadi, dalam fikiran awak, okey, anggota OC ni akan mengalami twisting. Awak kena imagine tu. Dia tak boleh macam sekolah rendah tau. Sekolah rendah yang jenis hafal sifir. 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 2. Dia bukan macam tu. Engineering tak bekerja macam tu. Engineering kena bekerja, awak kena faham situasi dia. Dan awak bertindak pada situasi tersebut. Okey, bukan awak hafal macam hafal sifir dahulu. 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 4, 2. Dia bukan macam tu. Jadi, main hafal dia nanti lah. Okay. Jadi, kesan daripada FY itu menyebabkan anggota CO dan awak lihat dia akan mengalami titik terpusing. Dan disebabkan oleh FY ni sebenarnya dia akan melentur. Anggota CO ni akan melentur, dia akan naik ke atas. Mesti seperti yang saya sebut tadi, awak kena semak sama ada dia akan mengalami sini, mengalami ini, mengalami ini, ataupun ini untuk SEMM SEMM 3523 empat ini saja. Dia tidak masukkan buckling. Ada satu kesan adalah buckling. Buckling tidak masukkan. Buckling ini berlaku bila satu struktur yang saya katakan awak kenakan dia dengan beban paksi, dia akan melengkung. Awak kenakan beban paksi, dia melengkung. Beban paksi ada ni, awak ambil pembaris awak letakkan load begitu, dia akan akhirnya dia melengkung. Macam moment. Macam moment, bending moment. Tapi this is not a bending moment, but this is buckling moment. Buckling. Kita tak, untuk SEMM 35 kita tak masukkan aspek buckling. Okay?
batin. Dia hanya berlaku pada keadaan di mana tiang langsing. Pada struktur kita kenakan dengan load paksi dan struktur itu berada dalam keadaan langsing, sleep. Okey, tapi kita untuk khusus ini kita hadkan tiada batin. Bagi pelajar yang dia knowledge dia tinggi, dia kata kenapa tak ada batin. Saya pun tak salahkan dia, memang betul, tapi khusus itu kita tak masukkan aspek batin ke atas komponen itu tersebut. Okey? Baik. Jadi itulah kesan daripada FY tadi. Jadi kita kena semak satu persatu. Jadi kompleks tu dia kalau dia twist dalam arah mana, kalau dia bend tu dalam arah satah mana dia bend. Kalau kamu ada satah XY, kamu ada satah XZ, kamu ada satah YZ, ada 3 satah. So dia bend tu dalam satah mana? Kalau bending lah. Kalau twisting tu dia twist dalam arah mana? Is it counterclockwise or clockwise? Kan? Itu saja twisting. Twisting dia tak ada isu satah mana. Isu dia hanyalah arah mana. Tapi bending satah mana. Satah mana dan arah mana. Jadi dua. So, contohnya case ini, structure OC ni, dia mengalami bending. Jadi bending yang dia alami ialah dalam arah ini lawan jam. Sebab dia bertindak ni, dia tolak ke atas. Jadi dia bend naik ke atas. Jadi dia, kalau awak lihat dari sini, dia akan bend naik ke atas dengan moment begitu. Ini action moment. Dia akan tolak ke atas. Okay? Dan dia berlaku dalam satah XY. Ini berlaku dalam satah XY. Dalam satah XY. Dia berlaku dalam plane ini. Moment tersebut. Jadi saya katakan bending, kita nak kena pastikan dia dalam satah mana. Dan tak arah mana. Ikut jam atau lawan jam, satah mana. Kalau twisting tak ada isu sangat dalam satah. Isu dia arah saja. Lawan jam atau ikut jam. Dalam kes ini, kita lihat dia tolak ke atas. Tentulah struktur CO ni berpusing dalam arah ikut jam. Tak logik lah kalau CO berpusing dalam arah lawan jam kalau load dia bertindak begitu. Jadi awak bayangkan awak menggunakan alat ini untuk membuka skru tayar pada tayar kenderaan awak. Awak nak buka. Okay? Jadi bila awak nak buka ada load ke atas ini, tentu awak dapat rasakan bahawa yang ini akan mengalami twist. Struktur CO dia akan mengalami twist. Dan pada masa yang sama sebab awak tarik ke atas, struktur OB ni tentulah dia nak naik ke atas. Jadi sebagai designer, awak akan fikir, saya mesti design this part supaya dia boleh tahan untuk menanggung kedua-dua jenis beban ini, twisting and bending. Okey? Baik. Jadi bila dah dapat ini, jadi tidak balance ini dah menjadi standar. Okey? So tadi twisting dalam arah ikut jam, jadi kat ujung ni lawan jam lah. N-O N-Y. Jadi kita hadap pasti X. Jadi senang, saya faham. Okey, ini kita hadap pasti X. So, lepas tu, momen tadi dalam arah kat sini, dalam arah lawan jam. Jadi kat sini dalam arah baliknya. Dalam arah ni ikut jam lah. N O Z ikut paksi. Kalau awak main lukis je tanpa paksi ni, saya tak tahu lah. Ini momen ada paksi mana ni? Saya, tujuan saya lah, saya nak tengok pelajar ni faham tak faham. Jadi kalau saya nampak pelajar ni meragukan kefahaman ni, saya pangkah je lah. Okey? Saya tak faham lah tu. Jadi lepas tu, tambahlah sikit kurungkan
okay, this is MOS, this is twisting ataupun torsion. This is twisting moment or torsion moment. Ramai pelajar masih lagi tak dapat nak membezakan. Twisting, torsion, shock, okay, adalah tiga benda yang sama. Tak ada berbeza. Benda yang sama. So, cuma dan ketiga-tiga ni adalah moment. Sebenarnya nama penuh dia twisting moment, torsion moment. Kalau talk dia tak panggil talk moment lah. Talk saja lah. Torsion dengan twisting ni twisting moment dan torsion moment. Cuma kebanyakan orang hanya panggil twisting saja. Ini juga dengan bending moment. Kalau bending dia pandai pula panggil bending moment. Okay. Tapi kalau nak panggil bending saja tak ada menjadi masalah. Okay. Sama seperti twisting dan torsion. Kedua-dua tu adalah sebenarnya daripada keluarga yang sama, iaitu moment. Baik, yang sebelah sini tadi bending, jadi kurungkanlah sikit bending. Nampaklah awak faham. Tujuan awak menjawab peperiksaan adalah untuk tunjukkan kefahaman awak. Untuk mempamerkan kefahaman awak. Jadi awak tulis betul-betul jawapan awak tu supaya menunjukkan awak faham. Jangan sampai awak memaksa pemeriksa mencari kefahaman. Kalau dia nampak lah. Kalau dia tak nampak tu nasib awak lah. Jadi jangan salahkan dia. Jadi pastikan bila melukis tu, awak telah menunjukkan kefahaman awak. Okey, dan seterusnya ini awak selesaikan struktur yang sama. Kompak. Okey. Selesaikan dulu. Jadi kalau tak pasti nak discuss dengan saya, tidak ada masalah. Betul tak saya macam ni. Exercise 2.7 selesaikan sendiri. Okey. Saya jadikan dia assignment lah. Assignment untuk hari ni lah. So 2.7 exercise 2.5 2.6 dan 2.7. Tiga soalan ni adalah assignment. Saya keluar sekejap. Yang ini pun saya buang lah. Jadi menyebabkan awak ada 4 soalan untuk kita. Okay. Kalau kita bagi position lah. Okay, ini exercise 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8. Tentukanlah tidak balas titik 3 dan 3 titik ni. 3 point. Itu adalah kerja rumah awak. 3. Okay. Submit deadline ialah hari Sabtu ini. Sabtu ini kan? Dan kita minggu tu apa? Ini kita minggu ketiga. Minggu kedua kan minggu ni? Minggu kedua 21 lah. Tu mak. Tuan kami ni. Hari 2 hari bulan 2 hari bulan 4. Deadline. Exercise 2.5. Exercise 2.5 sampai 2.8. Okay. Deadline adalah 2 hari bulan 4 2022. Okay. Sebelum pukul 11.59 malam. Dah pukul 12 dah masuk tarikh esok. So this is Saturday.
Okay, nanti saya akan create link dekat deadline. Saya akan create link dekat e-learning. Nanti awak submit dekat e-learning. Jawapan awak. Okay? Set dan set. Okay. Saya rasa saya akan stop studio kita. Okay. Menyelesaikan tugasan yang diberikan itu yang sebaiknya. Okay. Okay. Baik. Dan saya pun tak berapa sihat sebenarnya. Dan saya positif COVID. Jadi sebab kita online. Baik. Kita tamatkan kelas kita. Gunakan 1 jam lagi untuk selesaikan. Tak perlu lah 7 sampai 1. Baik. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita bersurai. Before we dismiss. Okay, baik. Okay, terima kasih kelas. Thank you, Doctor.